Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim, amma ba'd. Sahibul fadilah wa imam, pengurusi masjid, barisan jawatan kuasanya, tak lupa kepada pengacara majlis, hadirin hadirat muslimin muslimat yang saya kasihi sekalian. Pertamanya, marilah sama-sama kita merapatkan setinggi syukur kepada Allah. Mudah-mudahan Allah bagi kepada kita kebaikan dalam kehidupan ini. Bahkan Allah limpah-ruahkan rezeki kepada kita, taufik hidayah, ketenangan, kebahagiaan dan segala-galanya. Hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Pada waktu seperti ini biasanya kita tidur. Jadi kalau siapa nak tidur, saya tak marah, tak tidur je lah. Mungkin dalam belajar tidur ni ada baiknya. Keduanya, alhamdulillah, saya merasa teruja bila melihat kaum muslimat selalu ada majlis khas baginya. Kerana kaum muslimat ni, tuan-tuan, dia sudah wujud sejak zaman Nabi lagi. Sebab itu Nabi kata sebaik-baik wanita Ansar, dia sanggup pergi ke Nabi dan dia beritahu ke Nabi supaya jadikan waktu khusus untuk beri tazkirah, tausiah dan nasihat kepada mereka. Dan Nabi bagi. Dan wanita Ansar ni terkenal cerdik, bijak, cerdik. Cerdiknya wanita Ansar ni, tuan-tuan bayangkan, satu hari Nabi ni, saya reka betul cerita hujung, Nabi pergi dekat wanita Ansar kerana nak beri syafaat kepada seorang hambanya yang kelewatan pulang kerana keciciran barang. Nabi tu nak bayar, Nabi tu nak bayar ganti. Kemudian Nabi pergi beri peringatan, beri syafaat. Wanita Ansar ni bila tengok Nabi, dia masuk dalam rumah masing-masing ni duduk, Nabi pun beri salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia tak jawab. Semua tak jawab. Nabi angkat suara lagi, Nabi beri salam, dia tak jawab juga. Nabi angkat kali ketiga, suara lebih kuat lagi, Nabi beri salam. Kemudian serentak mereka menjawab, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya Rasulullah. Lalu Nabi tanya dia, aku beri salam kali pertama, kali kedua, kenapa kamu tak jawab? Bila mari kali ketiga, baru kamu jawab. Tuan-tuan tahu apa wanita Ansar menjawab? Ya Rasulullah, saya mengharapkan soalan ataupun salam yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini akan membawa kepada keberkatan dan diulang sebagai doa kepada kami dan zuriat kami. Tengok,
Kita tengok tu wali besar, kita tengok orang saleh besar, dia doa pun kita seronok. Bayangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semulia makhluk di alam ini. Makanya bila Nabi beri salam, dia nak suruh salam tu banyak kali berlaku. Ini cerdiknya wanita Ansar. Dan Nabi kata sebaik-baik wanita Ansar. Lalu Nabi kata hamba ni datang dan dia minta kepada syafaat supaya kamu jangan marah, kencing dan hukumnya dek kerana kelewatan. Wanita Ansar menjawab, dengan sebab kedatangan ya Rasulullah, kami merdekakan perempuan tersebut. Tengok tuan-tuan, barakah. Wanita Ansar ini wanita yang cerdik. Di antara yang paling cerdik bernama Ummu Mulaikah, atau disebut Ummu Haram Mulaikah, di mana beliau ini juga dikenali sebagai Ummu Salim. Dalam satu buku yang bertajuk Al-Ummahat Rabbainal Mughama, wanita-wanita ibu-ibu yang mendidik dan menterbiah tokoh-tokoh yang luar biasa. Di sebalik seorang tokoh yang hebat akan ada ibu yang hebat. Saya akan baca depan tuan-tuan buku ni. Sikit je saya nak baca sebab kita nak ambil pengalaman. 4 mazhab. Ada cerita kisah Imam Abu Hanifah, mak dia macam mana baik. Imam Malik, mak dia macam mana bersungguh. Imam Syafi'i, mak dia macam mana ibunya. Imam Ahmad macam mana. Hatta Imam Al-Bukhari macam mana. Hatta beberapa imam-imam yang lain, ibunya memainkan peranan penting. Artinya dia berjaya. Yang menariknya, Ummu Salim Sulaim ini, dia ada anak kecil. Anak umur 8 atau 9 tahun dia dah kecil. Pandai menulis. Namanya Anas ibn Malik. Anas ibn Malik ni dibawa oleh mak dia ni bila Nabi hijrah ke kota Madinah, bagi tahu kepada Rasulullah, anak aku ni ada keistimewaan. Anak aku ni pandai menulis. Jadi aku nak sangat dengan izinmu ya Rasulullah, anak ini berkhidmat kepada kamu. Maka Anas berkhidmat kepada Nabi selama 10 tahun. Maknanya tuan-tuan, inilah wanita yang secerdik wanita. Kenapa? Kerana dia sungguh khidmat kepada semulia makhluk Allah di alam ini. Kerana Anas dapat belajar ilmu daripada Nabi, dapat ambil akhlak Nabi, dapat tengok cara Nabi, sirah Nabi, dapat praktis, dapat solat bersama Nabi, dapat. Tuan-tuan, mana-mana universiti yang tahu ini, gabunglah mana-mana pun, tak sama dengan tarbiyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu Anas menjadi seorang yang saleh. Anas menjadi perawi hadis antara 7 perawi hadis Nabi yang paling banyak. Saya sebut kisah Anas bin Malik. Dia khidmatkan Nabi seolah-olah dia masuk dalam universiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sudah tentu dia bawa ilmu, sudah tentu dia bawa adab, sudah tentu dia bawa akhlak yang unggul,
sudah tentu baru cara pemikiran yang terbaik, kisahnya luar biasa. Maka ibunya kita anggap sebagai ibu yang faham dan cerdik. Anas bin Malik ini bila dia dalam keadaan disuruh macam itu, maknya pergi ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, wahai Rasulullah, kalau boleh tolong doalah anak hamba ni, anak saya. Nabi pun angkat tangan, Nabi doa, Allahumma aksir malahu wa waladahu wa atil umurahu wa adkhilhu al-jannah. Ya Allah, ya Tuhanku, panjangkanlah, berilah kepadanya banyak anak, banyak harta, panjang umur, dan masukkanlah dalam syurga. Mereka yang meriwayatkan kisah ini menyatakan, Anas bin Malik ini hak atas muka bumi tiga-tiga dia dapat. Bakinya satu sahaja, iaitu masuk syurga, waktu akhirat. Allah bagi hartanya banyak sungguh. Kaya. Boleh katakan hampir kebanyakan sahabat Nabi kaya belaka. Terutamanya selepas tahun 7 Hijrah. Sebelum 7 Hijrah, masa itu sahabat susah. Ada yang duduk, kalau kita pergi Masjid Nabi itu di belakang makam Rasulullah, dipanggil Ashabus Suffah, tempat orang-orang duduk dalam keadaan biasa, tumpang masjid, miskin. Agak orang sahabat Ansar kalau pergi makan, bolehlah makan, kongsi orang. Nabi pun join sekali kadang-kadang. Tapi bila selesai perang Khaybar, termasuk Tabuk, harta rampasan perang itu banyak. Masa itulah mereka tengok sahabat jadi kaya. Masing-masing dapat bayar hutang-hutang. Mereka dapat bina hidup dengan tenang. Tengok Allah bagi itu. Tuan-tuan bayangkan peperangan Hunain yang berlaku sekitar tahun 9 ataupun akhir 8 Hijrah, selepas pembukaan kota Mekah. Harta rampasan banyak. Nabi bagi kepada Abu Sufyan 100 ekor unta. Nabi bagi kepada anak Abu Sufyan, Muawiyah bin Abi Sufyan, 100 ekor unta. Nabi bagi kepada anak Abu Sufyan juga, Yazid bin Abi Sufyan, 100 ekor unta. Nabi bagi kepada Hakim bin Hizam 100 ekor unta. Minta lagi, bagi lagi, minta lagi, bagi lagi. Nabi bagi kepada Safwan bin Umayyah, begitu juga 100 atau 200 ekor unta atau lebih lagi. Setiap yang serta perang yang lain, Nabi bagi 4 ekor unta seorang. Maknanya kaya mereka. Tuan-tuan, ini menunjukkan kepada kita bahawa Allah mewahkan sahabat-sahabat. Masuk Anas bin Malik ini, ujung usia dia tu memang kaya yang sangat. Kedua, Allah, Nabi doa dia banyak anak dia ramai, cucunya ramai. Dikatakan yang Hajjaj ibn Yusuf As-Saqafi, seorang gubernur yang terkenal dengan zalim, bunuh anak cucu dia sahaja lebih daripada 100 orang. Anas ni. Dan Anas ni Allah bagi ke dia anak cucu ramai. Yang ketiga, Allah bagi Anas ni umurnya panjang. Dia di antara sahabat Nabi yang mati paling lewat di tempat dia ni. Ni Anas bin Malik.
Dia mati lewat, dia bukan mati awal-awal, dia mati kata orang lambat dah, lepas pada tu baru mati. Ni Anas bin Malik. Anas bin Malik ni tuan-tuan, Allah bagi kepadanya lagi kelebihan dia. Dia ini amat disayangi oleh mereka yang memerintah pada masanya, kerana umurnya adalah umur sudah tua, jadi orang sayang dia. Khalifah naik, khalifah ni sayang. Ini Anas bin Malik. Anas bin Malik ni tuan-tuan, sebagaimana kata Ibnu Sirin. Ibnu Sirin ni satu orang yang pandai takbir mimpi. Saya disebut dalam satu buku takbir mimpi. Bijak. Ibnu Sirin ni kalau dia takbir mimpi, dia ni anak murid kepada Anas bin Malik. Kalau Ibnu Sirin dia tafsir mimpi tu, dia tak macam kita tuan-tuan. Dia tafsir macam ada orang tu cakap, ya Ibnu Sirin, nama dia Muhammad bin Sirin, saya kencing berdarah. Dia tengok orang ni, dia kata kamu kena bertaubat kepada Allah. Kenapa pula? Kamu bersetubuh dengan isterimu, dia dalam keadaan haid. Betul, kata dia, betul. Dia hebat. Ada seorang tu datang, ya Ibn Sirin, saya bermimpi saya azan bang. Ibn Sirin tengok ke dia kata kamu akan pergi ke Mekah buat haji. Datang seorang lain pula, dia kata kepada Ibn Sirin, ya Ibn Sirin, saya ni azan, saya mimpi azan. Kan dia dah seorang, kok ni kedua pula. Ibn Sirin tengok ni, Ibn Sirin kata, boleh, ngau bersama mari ambil. Dia takak dia curi. Anak murid yang pening. Mimpi sama, natijahnya tak sama. Seorang dapat ke Mekah, seorang pencuri. Boleh pastikan itu mencuri. Betul. Orang pun tanya Ibn Sirin, ya Ibn Sirin, macam mana kamu boleh takbir? Dia kata, hak pertama tu aku guna ayat Quran. Wa azim bin nasi bil haji ya'tuka rijalan. Dan azanlah wahai Nabi Ibrahim kepada khalayak masyarakat manusia supaya buat haji di Mesir. Sebab aku tengok watak dia orang baik, dia layak Allah. Hak kedua, aku tengok cara perangai dia tak baik. Aku teringat dalam surah Yusuf, fa'adzana mu'azzinun innakum lasyarikun. Telah azanlah orang yang menyuruh kamu ni pencuri. Kisah. Jadi hijau Ibn Sirin. Jadi Ibn Sirin ni dia kata, Anas ni sahabat yang salahnya paling bagus. Ini sahabat Nabi. Dia sahabat Nabi ni tuan-tuan, kita kena bagi jenis. Tua, sederhana tua, budak. Anas ni termasuk hak tiga, budak. Nak masuk ke 4 boleh, bayi. Bayi tu Nabi baru lahir, dia baru umur Nabi lahir. Nabi hidup nak mati dah, dia baru umur 2-3 hari, 2-3 bulan, 2-3 setahun. Itu bayi lah. Hak nombor 1, hak sahabat tua. Sahabat tua ni macam Abu Bakar, macam Umar, macam Uthman. Hak yang kedua, sahabat pertengahan. Nabi umur 60, dia 30. Macam Abu Umamah Al-Bahili, macam Muaz bin Jabal. Ini macam tu. Hak nombor 3, masa Nabi tua, dia budak-budak. Ini macam Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Sa'id Al-Khudri. Macam contohnya yang kita baca tadi, termasuklah apa namanya, Anas bin Malik, Abdufai, termasuk Abdullah bin Busur. Semua tu kecil-kecil lagi.
Termasuklah Miqdam bin Ma'di Karim. Ini budak-budak masa itu. Baik. Jadi Anas ni masa tu kecil. Dia dikhidmat dengan Nabi umur dah 7-8 tahun. Ibn Sirin kata, Ibn Sirin ni anak murid kepada Anas. Dia kata Anas ni sahabat yang solatnya paling bagus, baik di rumah maupun pada waktu safar. Apa makna waktu safar? Waktu musafir. Cara semaya Allah Akbar. Hebat. Ini sahabat Nabi. Kalau saya baca kisah-kisah mereka ni, kadang-kadang kenang air mata. Hebat. Dia mata ni tuan-tuan, mata kita ni, kita pernah temu orang macam mana? Kalau kita temu orang hebat, kita kata hebat. Dan orang yang paling hebat, matanya yang pernah tengok Nabi, pernah interaksi dengan Nabi, pernah tahu perangai Nabi. Orang macam ni, dia lain. Sebab kalau saya baca dalam buku Garis Masa Hayat Rasulullah, ni kita buat mengajar setiap hari. Kita bab Nabi ni bila kaji betul-betul, luar biasa. Bukan biasa, bukan baik, bukan ni, amat luar biasa. Allah himpunkan segala kebaikan padanya, bukan baik, tapi semua itu the best. Apa makna the best? Nombor satu. Kalau berani orang lain, Nabi sepemberani manusia. Banyak hujah, saya boleh datang ke hujah, tapi masa tak sempat. Kalau pemurah, Nabi ni sepemurah manusia. Tak ada dah orang lebih pemurah pada Nabi. Saya sebut mereka lah paling pemurah. Nabi paling pemurah. Kalau solat, Nabi paling elok semayang. Kata Aisyah, lam ara min husnihin, aku tak tengok cara Nabi semayang malam paling hebat. Tenang, lama, tunggu betul-betul. Allah, Nabi semayang. Baik. Jadi Ibn Sirin yang saya cerita tadi, dia puji Nabi. Dia puji tok guru dia Anas bin Malik. Kata dia sahabat yang solatnya paling elok. Bukan sekadar tu, Abu Hurairah, sahabat tua, berkata bahawa saya pernah lihat seorang sahabat pun tak pernah tengok mana-mana sahabat pun yang sembahyangnya mirip solat Nabi lebih daripada Ibn Ummu Sulaim. Nama pada Anas, anak kepada Ummu Sulaim. Itu Anas. Maknanya apa tuan-tuan? Ini sahabat Nabi. Hebat. Anas ni tuan-tuan, sebab Nabi doa kepada dia. Antara doa dia ni iaitu anak ramai, antaranya harta banyak, memang banyak sungguh, dan antara doa dia ni umur panjang. Umur dia panjang. Dan dia meriwayatkan hadis Nabi sebagaimana yang disebut 2,286 buah hadis. Dan yang ada dalam Musnad Imam Ahmad saja 2,178 buah hadis. Banyak. Kalau kita kata 2,286, Sahih Bukhari tu dia ada 7,000 lebih hadis. Maknanya hampir sepertiga daripada Sahih Bukhari hadis Anas. Soal-soal macam tu lah. Tapi bukan semua ada dalam tu. Nak ceritanya hebatnya Anas bin Malik. Umurnya berapa? Sebab Nabi doa biar umur panjang. Umurnya mereka kata masa dia wafat umur dia 107 tahun. Lama umur. Saya ingat masa saya jadi menteri tu, saya pergi ziarah orang tua saya. Dia Kuala Lumpur, naik atas ikat tinggi. Ada makcik tu duduk, muka ni senyum je. Ni cerita tahun 2021 ataupun 22.
Itulah saya tengok. Keluarga dia mari ambil kat, tunjuk kat saya kat pengenalan ni. Saya pun tengok. Dia kata tu usia dia sudah sampai 100 tahun. Cek kalau tak silap hari itu usia dia lebih kurang 102 tahun. Mati. Lipat 2, lipat 3 kita lah. Lipat 2, lipat 3. Saya tengok di sini, dia tak nak tahu. Lepas 3-4 bulan mati. Umur tua sangat dah mati dah. Mati. Itu nak cerita. Anas ni dikatakan umurnya 107 tahun. Dan ada kata umurnya 99 tahun. Al-Waqidi dan lain berkata Anas ni sahabat yang terakhir mati di Basrah. Ahli sejarah menentukan tarikh kewafatan beliau, ada kata tahun 90 Hijrah. Ni Anas bin Malik. Yang ini kita boleh tengok dalam buku Hadis 40. Kalau boleh buat baca di rumah masing-masing, anak keluarga kita minta ustaz mengajar, insya-Allah kita akan dapat maklumat. Dan kisah takbir ini panjang, saya tak nak ceritalah. Ini yang kita nyatakan dalam buku. Baik. Satu lagi minta masuk syurga. Iaitu akhirat. Dan kata ulama, track record yang luar biasa ini tidak mustahil lah. Lebih-lebih lagi berkat doa daripada Nabi SAW. Jadi mukaddimah yang saya nak ceritakan, itulah ibu yang paling cerdik bagi anaknya kepada orang seafdal makhluk di alam ini, Rasulullah, untuk dia khidmat kepada Rasulullah dalam bahasa mudah dapat tarik ilmu Rasulullah, hadis Rasulullah, akhlak Rasulullah, ibadat Rasulullah, cara Rasulullah, dan sudah tentu dia jadi orang yang hebat. Anak kita boleh masuk mesti Azhar, kita rasa seronok sangat. Kalau jenis hak luar negara pula masuk mesti terbaik di dunia, Harvard, Cambridge, apa lagi, Oxford ke apa. Hebat. Sekarang mereka masuk mesti yang tak ada tandingannya, Rasulullah SAW. Maka sudah tentu. Jadi pada hari ini saya sengaja nak pilih untuk kita nak dapat ilmu. Tak payah tulislah, sebab kalau tulis panjang. Saya nak syarah daripada buku biografi 4 mazhab. Kita susun panjang kisah masing-masing. Abu Hanifah, Abu Bakar, Malik, Syafi'i, Ahmad, rahimahullah, Dr. Imam Syafi'i. Jadi kita ni nak ambil mutiara kata Imam Syafi'i. Dia duduk dalam hidup dia bercakap. Dia bercakap, dia nasihat orang ni, dia nasihat orang ni, dia nasihat murid dia, dia nasihat kawan dia, dia nasihat manusia, dia Imam Syafi'i. Kisah panjang tak, kita tak nak bincang sebab tuan-tuan boleh baca je lah dalam bukunya. Apa nasihat dia supaya kita faham? Ni banyak ni. Saya ingat kalau saya nak baca hari ni memang tak habis lah, tapi saya pilih. Boleh baca sendiri. Nombor 1, dia kata belajar ilmu fiqh sebelum kamu menjadi ketua, dan apabila kamu menjadi ketua maka tak ada masa lagi untuk belajar. Belajar tu anak kita kena belajar. Sebab malu tuan-tuan. Bila kita ketua, kita nak belajar, nak mengadak, malu. Kadang-kadang kita jahil, kita malu. Sebab itu masa ni belajar. Anak-anak disuruh belajar. Belajar. Nombor 2,
Menuntut ilmu adalah lebih baik daripada melakukan solat sunat. Kita ingat solat sunat ni bagus sangat. Menuntut ilmu lagi bagus. Belajar. Ada seorang murid saya lama ni, cerita mungkin kat 20 tahun. Masa saya mengajar, dia datang. Masa tu saya mengajar kitab Minhaj Al-Abidin ila Jannati Rabbil Alamin. Siapa karang? Imam Ghazali. Kitab ni bagus, kitab terakhir oleh Imam Ghazali. Dia datang, dia cerita kat saya, dia kata apa? Dia kata, Ustaz, saya ni peranan saya duduk di rumah. Lepas maghrib duduk di rumah, sudah semayang dengan isteri buat kerja apa-apa. Dia duduk atas sejadah, dia semayang sampai isyak. Lepas isyak ada waktu mungkin 10-15 minit, barulah isteri dia mari, dia semayang isyak berjemaah. Artinya dia semayang sunat banyak. Bagus tak? Bagus. Tetapi dengan pandangan Imam Syafi'i ini lagi bagus. Bayangkan kita bersama suami, bersama isteri, bersama anak-anak, pukul 7, 7.10, 7.15 minit petang, start kereta, pakai baju jubah, baju Melayu ni, pergi masjid. Semaya didengar orang ngajuk. Naduh. Walaupun kita tak semayang sunat banyak, kadar 1, 2, 3, 2, 4, 6 rakaat sahaja, tapi sebenarnya itu lebih afdal. Sebab kita belajar banyak. Kita kadang-kadang nampak biasa, tapi tak. Kemudian saya ambil lagi, siapa yang menuntut ni, saya pilih-pilih sebab masa tak sempat. Siapa yang menuntut ilmu, hendaklah dia mendalaminya, baca betul-betul, faham betul-betul. Ada orang tu belajar lama tapi tak faham. Salah juga. Tanpa keikhlasan, ilmu itu akan hilang. Belajar ni kerana Allah, betul-betul ikhlas, nak tahu, nak faham, nak ni, barulah berjaya. Katanya lagi, sesiapa yang mulia tanpa ketakwaan, maka dia bukanlah orang yang mulia. Orang ni mulia kerana pangkat, orang ni mulia kerana harta, orang ni mulia kerana ni. Tak. Dia mesti kena ada takwa. Kalau tak ada takwa, tuan-tuan, orang akan pandang mulia satu ketika, kemudian hina dan itu tak ada apa. Saya terbaca satu kisah seorang perempuan. Perempuan ni dia model dan terkenal. Orang Batak. Dalam masa dia hebat ni, tiba-tiba dia sakit. Dia duduk di katil hospital, dia diberi satu wheelchair, dia duduk dekat dengan tanah ni, dia dapat. Ketika dia menuju ke arah keparahan yang kata orang dalam ilmu perubatan tahap 4 lah, tak ada harapan dah sembuh. Dia kata apa? Ini bahasa, tengok. Saya mempunyai ribuan baju-baju model yang cantik-cantik. Boleh sedar pun tak apa dah. Dapat 2,000, 3,000 sedar. Tapi yang selimutkan baju saya, tubuh saya hanyalah pakaian hospital orang sakit. Warna biru ke warna putih.
Kedua kata dia, saya mempunyai deretan kereta-kereta mewah. Tak ada kereta tak molek. Moleklah kereta mewah. Tapi saya hanya berada di atas wheelchair. Tak ada apa tinggal itu. Ketiga, aset dan harta saya memungkinkan saya duduk di hotel-hotel 5 star yang hebat-hebat. Tapi sekarang saya hanya duduk di penjuru hospital, ada bilik air, amat-amat sederhana. Tengok, apa lagi nak bangga? Takwa sahaja. Kemudian katanya lagi, kata Imam Syafi'i, jika aku mendapati minuman yang sejuk dapat mengurangkan maruah, sudah tentu aku tak meminumnya. Sebab Imam Syafi'i ini jenis orang jaga maruah. Zaman kita tak ada masalah relax berada. Zaman dulu boleh jadi itu masalah besar. Dia jaga. Kalau sekadar minum air sejuk itu, maruah tu akan jatuh. Aku tak akan minum, kata Imam Syafi'i. Dia jaga. Zaman sekarang maruah terkadang. Yang penting nak hidup. Kadang-kadang kita dengar orang cakap, aku tak kira hal-hal yang penting aku dapat hidup. Aku dapat duit. Ya Alhamdulillah, dia tak berlindung. Kemudian katanya orang yang menjaga maruah sentiasa dalam perjuangan. Maksudnya sukar nak jaga maruah. Bukan mudah. Nak jaga prinsip, nak jaga mauqif ni susah. Kadang-kadang tergadai prinsip dan maruah. Kata dia, ni kaedah bersosial, berkawan. Siapa berbuat baik kepada engkau, maknanya dia percayakan engkau. Dan siapa menjauhi engkau, maka dia akan melepaskan engkau. Jangan bimbang. Kita tak rasa rusi, dah dia buat baik kita, tapi dia tak. Sebab tuan-tuan kena ingat, satu masa nanti yang terbaik untuk kita adalah Tuhan kita. Sekarang kita nak orang ni tak. Ini bukan sifat selama. Akhir sekali kita ni. Masa itu masa mana? Di antara ujung-ujung hayat kehidupan. Tuhan dia. Itulah hakikat sebenar. Kemudian katanya lagi, persahabatan dengan orang yang tidak takut kepada keaiban akan mendapat manu di akhirat. Nak kawan dengan orang yang tak ada jaga keaiban, maka itu adalah manu di akhirat. Apa makna? Saudara-saudara sekalian, pilihlah kawan yang baik bagi. Siapa kawan kita yang baik? Kita tengok saya, dia tu baik dengan saya. Kenapa? Setiap kali kedai memang dia jamu makan. Kadang kita nak bayar, dia bayar. Bayar tak. Sebaik-baik sahabat dia ada dua sifat. Kata Ibn Athaillah As-Sakandari dalam hikam. Khairu man tashabu man yadulluka 'ala Allah maqaluhu wa yunhiduka haluhu. Sebaik-baik orang yang kamu nak rakankan dengan dia, yang menunjukkan kamu kepada Allah. Dia tengok orang kita dulu, Syekh, jom kita pergi semayang. Masa dah waktu Allah. Biasanya
Keadaan dia bila kita tengok menyebabkan hati kita ni dekat nak semangat ibadah. Dan Imam Nawawi rahimahullah ta'ala daripada awal lagi sebut dalam kitabnya Tawdih. Tempat mana kita perlu kena cari kawan, macam nak pergi Mekah, nak haji. Cari kawan, tapi kawan yang bimbing untuk kepada agama. Sebab itu kawan kita, kawan Mekah lebih setia daripada kawan kita sejak kita kecil sampai tua. Ada kampung tu, di ujung sana, kita ujung sini, sekolah tadika sama, menengah sama, rendah sama, bahkan masa isteri sama, nikah pun lebih kurang sama, anak pun lebih kurang sama, tapi biasa saja. Baik tak sangat, tak baik pun tak boleh buat kawan lah. Okey, tiba-tiba kita dapat offer pergi ke Mekah. Ni daripada Sungai ni dapat ni. Buat haji, duduk sana 45 hari. Kita orang Sungai Petani. Sebilik dengan kita orang Seribu, orang Sekabur. Seorang lagi orang Punang, Sabah. Seorang lagi orang Terengganu. Seorang lagi orang Johor. Jadi cukup. Tani, Sungai Petani ni orang Kedah seorang, orang Terengganu seorang, orang Johor seorang, orang Sabah seorang, orang Sekabur seorang. Apa yang kita buat bila kita pergi Mekah sana? Waktu Zuhur masuk pukul 12.30, pukul 10.30 siap-siap semua dah. Waktu masuk asar pukul 4.30, pukul 3 tu pakai gini dah. Masuk waktu maghrib pukul 6.30, pukul 5 tu siap-siap pergi sampai ke Isyak. Tiap hari waktu sama. Balik sahaja 45 hari tu, sampai ke airport perlu pisah. WhatsApp. Kawan kita yang duduk di Sarawak nak menikah anak atau surat kat kita pun. Dia sekali mesej bagi kat dia 50 riyal je. Tambah kepada 2,000. Hak Sabah ni dengar kita ni sakit. Mana? Sebab apa? Kawan kerana agama. Kekal. Kerana takwa. Kerana persahabatan. Kerana Allah. Tu Imam Syafi'i. Yang saya sebut Imam Nawawi sebut bab kawan ni. Dan jelas menunjukkan pilih dalam mukadimah. Katanya lagi, waspadalah dirimu daripada jiran yang jahat. Jiran sahabat ni ada 4. Ada yang sekadar kita boleh tegur, Assalamualaikum. Ada yang kita boleh cakap. Ada yang kita boleh ajak mari ke rumah. Ada yang luar rumah, luar pintu. Ada yang dalam rumah ni, dalam ruang tamu. Dan ada sahabat kita boleh heret dia buat masuk dalam hidup. Hak ni tak ramai. Maknanya tuan-tuan tak ceritanya hak sir, hak rahsia, hak yang ni. Jadi kita tengok, kalau hak jahat jangan, maka binasa hidup. Banyak kisah saya boleh cerita tapi masa tak sempat sangat nak cerita. Kata Imam Syafi'i, 4 rukun bagi maruah. Nak jaga maruah kena ada 4 rukun dia. Nombor 1, baik akhlak. Kau ni paling baik. Apa benda dalam hidup kita puncanya akhlak. Rumah tangga bahagia, akhlak. Sahabat yang baik, akhlak.
Pemimpin yang baik, akhlak yang baik. Kawan yang baik, akhlak yang baik. Masyarakat yang baik, akhlak yang baik. Pelajar yang baik, akhlak yang baik. Guru yang baik, akhlak. Semua kena besar. Itu nombor satu. 4 rukun yang membawa kepada kebaikan dalam hidup ini bagi maruah. Pertama, baik akhlak. Siapa cakap ni? Yang cakap ni adalah Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Apa lagi kata dia? Ni nombor 1, baik akhlak. Nombor 2, bagi maruah ni sifat dia pemurah. Saya sebut dalam buku ni kita cerita mereka yang selalu bersedekah, dan bila mereka bersedekah, mereka ni adalah orang yang pemurah. Ada satu buku, mereka lah paling pemurah. Macam saya sebut tadi, pemurah sedekah. Kenapa? Saya ada kedai kurang lain sikit lah, ada cakap tak berapa betul sikit. Tapi saya buat bayar 5 orang. Setiap kali saya temu, saya bagi 10 riyal. Kawan ni cakap, dia kata, ustaz tu dia tak baik. Hak yang saya bagi kat dia ni, dia akan result. Tu ke tak baik? Dia ngaku baik. Maknanya, dengan sebab pemurah, dia jadi backup. Kita nak marah kat seorang, berat aku, kerang saya. Tengah nak marah, tiba-tiba datang seorang beritahu, awak makan tadi tu 300,500. Ni nasi Arab. 300,500. Orang tu bayar tadi, tak jadi lagi. Tak jadi sebab pemurah. Jadi kita tengok hukum maruah ni 4. Yang pertama akhlak baik, yang kedua pemurah. Yang ketiga tawaduk. Orang yang tawaduk ini, Nabi kata ataupun kata pujangga, man tawaduk lillah rafa'ahu. Siapa yang tawaduk kerana Allah, Allah angkat. Apa makna? Dia tidak takabur, dia tidak sangsi, dia tidak besar diri, dia tidak riak, dia tidak ujub, dia tidak sum'ah. Ini orang baik. Ini nombor 3. 4 rukun maruah kata Imam Syafi'i. Nombor 1 baik akhlak, nombor 2 pemurah, nombor 3 tawaduk, dan nombor 4 kuat beribadah. InsyaAllah baik. Ibadah kuat. Maksudnya rajin ke masjid, rajin belajar, rajin qiyamul lail, rajin baca Quran, rajin zikir. Tak ada apa. Kita kalau kita tengok orang yang rajin buat macam ni, kita kata ya Allah, baik dia. Seolah-olah dunia, seolah-olah akhirat tu macam milik dia tu. Baik. Seterusnya kata Imam Al-Ghazali, Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, sesiapa yang mahu Allah kurniakan kepadanya dengan kebaikan, apa dia nak suruh, Allah buat baik tadi. Siapa yang mahu Allah beri kat dia, Allah kurnia kepadanya kebaikan, memang kita nak, apa kita kena buat? Maka hendaklah bersangka baik dengan manusia. Buah mahal. Malam saya dah tak ada kerja, saya duduk sini, saya baca kisah ulama. Ada seorang ulama, tanpa saya sebut nama, bukan Malaysia, mati dah. Allah bagi kepada dia ni penerimaan manusia luar biasa. Luar biasa.
Orang ni suka, orang tu suka, orang ni suka, orang ni suka. Dan saya pernah tengok orang tu dengan mata kepala. Allah. Hati hinuk benda. Suka semua. Allah bagi rezekinya amat banyak. Tempat rumah dia tu jamu baik buah tu. Sentiasa orang yang mari ajak makan orangnya dia baik. Satu hari orang tanya dia satu soalan. Ya Syekh, dia orang kenapa kamu ataupun boleh bagi tahu tak kepadaku satu rahsia kami nak tahu tips yang menyebabkan kamu ni orang lain suka, raja pun suka, ni pakar suka. Boleh tahu tak tips? Dia jawab sepatah. Yang ni kita kena mujahadah. Dia kata, setiap hari aku tak pernah letakkan dendam kesumat, iri hati, benci kepada mana-mana orang Islam. Oh, ayo kita dengan lelaki kita berapa banyak gerak tak selesai. Tengok orang yang tahu. Bila dengar macam tu kita faham. Makbul penerimaan di sisi Allah adalah luar biasa. Kemudian katanya lagi, ini maknanya bersangka baik. Sebenarnya kita siapa pun berapa ceramah? 5.5. Boleh? InsyaAllah 10 minit lagi saya berhentilah. Ini sudah sejam kan? Banyak lagi saya nak rojak ni. Panjang lagi. Tak apalah. Kita reka-reka. Katanya lagi. Empat perkara. Bab 4 ni banyak. Tadi 4 rukun marwah. Nak sebut pula 4 perkara yang sedikitnya adalah banyak. Ada 4 perkara sedikitnya pun banyak, kalau banyak lagilah banyak. Maksudnya kalau berlaku pada kita 4 perkara ini, satu saja dia mengganggu kehidupan kita. Apa dia? Penyakit. Apa satu penyakit? Dialysis. Ji, jom kita ni. Tak maaf, saya tak bersihan, saya tak boleh. Ji, nak ajak pergi melancong kat Switzerland. Tak maaf. Cuma je, tak maaf. Saya 2 hari sekali. Nak pergi sangat, orang kata comel tempat tu. Tak lagi. Jadi satu habis sakit ni. Banyak benda. Satu. Jadi sikit pun banyak. Payuh. Sebab itu kita kena syukur nikmat Allah bagi kat kita. Nombor 2 katanya kefakiran. Fakir ni apa? Puncak fakir kata Nabi, kadal fakru an yakuna kufra. Boleh jadi hampir kepada kefakiran tu membawa kepada kufur. Kita ni benar. Ramai orang terpaksa gadai agamanya kerana kefakiran yang melampau. Sedih betul. Jadi fakir nampak barangnya tapi payah. Kata Imam Syafi'i, permusuhan. Kalau kita bergaduh dengan seorang mak ni, Ali ni, susah. Dok teringat ke muka dia jadi hati kita. Kalau kita kawan 1000 tapi hati tu susah. Jangan. Jadi kita jangan bina musuh, kita bina kawan. Nombor yang keempat, api. Api ni dia kecil pun bermasalah, besar lagi masalah. Kena jaga api. Yalah.
Ini yang disebut kalau kita tengok hutang terbakar sebab satu menci, sebatang menci, seputung rokok ya, dia akan jadi macam tu. Kemudian kata Imam Syafi'i lagi, siapa apabila engkau tersalah membuat suatu kebaikan kepada orang yang bertakwa kepada Allah, kamu salah buat kebaikan kepada orang itu takwa kepada Allah, maka engkau hendaklah berbuat baik kepada orang menjauhi keburukan. Kadang-kadang orang itu kita tak nampaklah apa-apa, tapi sifat ni dia tak buat yang buruk, buat baik. Artinya kita cari cara-cara macam ni. Boleh jadi dengan kita sebab buat baik kat dia, dia jadi baik. Tuan-tuan, sedekah ni sebagai contoh. Sedekah. Allah tak nilai semata-mata rizal sedekah tu kita bagi orang tu boleh makan, boleh minum. Tapi sebaliknya Allah bagi kepada kita dengan sebab sedekah, usia kita diberi keberkatan, kebaikan, pahala. Contoh paling klasik. Yang ini itulah kata Maha Suci Tuhan. Hadis sahih riwayat Bukhari. Seorang lelaki yang baik, satu malam dia bangkit daripada rumahnya, dia nak keluar rumah, nak bagi sedekah. Berjalan malam, tiba-tiba dia tengok seorang lelaki. Dia pun bagilah duit kepada lelaki itu sebanyak. Esokan riuh, lelaki yang dia bagi itu rupa-rupanya pencuri. Orang kata pencuri dapat duit banyak semua riuh. Yang ceritanya pencuri itu pula ceritanya sebab dia hari yang kedua dia pun malam yang kedua dia pun pergi lagi. Cari lagi macam mana nak jadi baik. Dia pergi, dia tengok seorang perempuan, seorang-seorang duduk. Dia pun bagi duit. Malam, esokan dia, seorang penzina dapat duit yang banyak. Salah takut. Dapat. Riuh pula orang. Penzina dapat duit. Apa lagi? Dia buat lagi hari ketiga, malam ketiga, dia pergi jalan, dia tengok seorang lelaki, nampak orang tu bukan macam curi lah, nampak okey, bagi duit. Esokan dia, orang yang dia bagi tu orang yang amat kaya. Tapi kata Nabi, kerana dia bagi itu penuh keikhlasan, orang yang pertama yang mencuri selepas dapat duit itu tak jadi mencuri dah, jadi orang banyak. Ada satu kisah baru yang saya dengar dalam medsos. Cerita benar. Seorang imigran duduk di negara barat, buka kedai roti. Datang seorang lelaki dirokokkan. Ambil tengah malam tak ada orang. Ambil. Dia orang Islam. Ada silap Nabi Ibrahim kata. Bila ambil ni pokok. Dia pun ambil. Dia pun telah tu dia ada senapan, dia ada komputer, dia ambil pistol. Dia tunjuk akan muka kelompok tu. Terkencing. Perempuan tu kata, saya minta maaf. Anak keluarga saya susah sangat. Dia tengok air mata perempuan.
Dia ambil duit, dia ambil barang, dia bagi perempuan tu pergilah. Takdir Tuhan berita dia buat tu jadi viral. Sehingga banyak pertubuhan mari kat dia jemput ceramah. Dan kedai dia makin laku. Akhir sekali dapat satu surat, orang tu ucap terima kasih. Selepas berapa lama orang tu datang sekali lagi kedai dia, buka, tuan tahu siapa saya yang merompok kedai itu. Tuan beri satu nyawa untuk saya hidup. Akhirnya mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi baik. Itu benar. Ini cerita zaman kita tadi saya kata. Dan kepada penzina itu sejak dia dapat dia berhenti, dia bertaubat, dia kata apa yang aku jahat, aku mesti dapat rezeki melalui ini, tiba-tiba ada orang lain. Asbab dia bagi dia jadi baik, tinggal perbuatan keji. Dan kepada orang kaya ni, yang selama ni kedekut, tiba-tiba dengan sebab dia dapat ni, dia jadi sepemurah-pemurah manusia. Allah terbaikkan. Kerana niatnya itu adalah ikhlas. Akhir kalam, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, itulah Imam Syafi'i yang saya sebut dalam buku ini. Dia datang kepada kita dengan satu matlamat. Dalam hidup ni, bak kata Pak Hamka, hidup hanya sekali. Justru biarlah berhenti. Kena ambil keluar rezeki hidup. Apa yang kita nak dapat? Dapat maksud saya yang utama akhirat kita lah. Hidup kita sekali. Kalau 4 kali tak apa, dah berapa kali dah? 2 ustaz, ada 2 lagi keluar. Okey lah. Kalau tak lah. Kalau okey. Sebab kita tahu kehidupan tu macam mana. Kita tak tahu bila kita mati. Saya sebut dalam itu. Ini saya kisah anak saya. Saya setiap kali anak saya sekolah menengah, saya akan buat buku nasihat seorang bapa. Saya nak suruh dia jadi syekh macam saya. Saya atur sekolah agama, sekolah ni, pondok ni. Tapi Allah tak nak dia jadi syekh. Dia jadi syekh tukar masuk. Itu benar. Mana masuk? Tapi Allah nak ambil dia, umur 22 tahun mati. Tahu kanser tahap 4. Sebab itu saya kata, kita kena ambil Quran masa hidup ini. Kita ambil Quran. Jangan kita abaikan. Kita nak keluarga kita, keluarga bahagia, baiki jannah. Kita tak nak keluarga bermasalah. Saya baru ketemu dengan PTA tadi, pegawai takbir agama. Boleh tahan ceramah banyak juga. Tanpa saya sebutlah angka semuanya. Saya nak cerita. Kenapa? Saya pergi ceramah semalam. Soalan, macam mana hukum isteri meminta untuk cerai? Benda ni punya susah. Kenapa ni jadi kita nak baiki dia nanti? Kadang-kadang punca tu masalah kehidupan. Apa dia kehidupan? Hutang banyak. Ni saya sebut hidup memang hutang. Macam mana kita nak susah masalah? Ini pun masalah. Jadi cara kehidupan kita nak biar kita orang. Tuan-tuan, berapa ramai dan tuan-tuan pergi ziarah orang mati? Almarhum macam mana? Macam mana kesian? Macam mana orang tu? Oh ni lama ni satu. Oh ni macam mana? Tapi dalam banyak-banyak tu hanya sekali, 2 kali, 3 kali ataupun jarang sangat. Macam mana ajimat tu, macam mana hajah tu. Allah, itulah orang yang paling hebat, mati pun baru dia. Kita puji itu kan mana? Dia tak tahu. Bila kita puji macam tu, kita tengok track record dia macam mana. The best.
Dia buat ni, dia buat ni, dia buat ni. Ini kita nak. Yang ini yang kita nak. Sebaik-baik makhluk Allah, mati Rasulullah SAW. Saya cerita kalimah hati dia. Allahumma firli warhamni wa alhiqni birrafiqil a'la. Mati Nabi kita. Hadis sahih riwayat Bukhari kita. Nak mati kita tengok dia sugi sunat. Siapa dia beri sugi? Abdul Rahman, saudara lelaki kepada Aisyah. Itu sebenar. Jadi di sinilah kita ambil peluang, tuan-tuan. Saya datang di sini, kita nak bina keluarga bahagia, kita nak bina kehidupan yang baik, kita nak ambil nasihat yang diberikan oleh Imam Asy-Syafi'i, kita nak pakaikan dalam kehidupan kita. Sekadar itu, lebih pada sejam saya ceramah. Saya rasakan cukuplah setakat ini. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihna fid-din, 'allimna at-ta'wil. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.